Assalamualaikum, salam Ramadan. Bertemu kembali kita di Borak Selebriti. Macam biasalah, saya Fali. Nama saya Dina Nazir. Salam Ramadan, selamat berpuasa semua. Ini merupakan episod pertama di bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, sekali lagi kita together untuk bersama dengan seorang legend. Okey, He is love. kali ni beliau ni seorang yang orang kata kalau berlakon tu Dina, karakter orang kata memang power lah. Ya. Dia pegang karakter. Betul. Kalau dia berlakon, Dina tak cemas tak jadi. Mesti ada orang kata benda-benda gitu Apa ni? Apa? Kenapa? Apa masalah dunia sekarang ni? Betul lah Dia memang nak watak macam itu ke? Dia memang nak begitu-gitu punya benda Kita tanya dia lah. Kau tanya aku buat apa? Kita bersama Farah Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa semua orang. Selamat berpuasa. Tak pernah tak lawa geram betul. Dia orang kata simple yet meaningful Apa ayat tu? Okay, kita pendekkan je lah. Kita pendekkan, bukan masuk baku angkat sendiri, tapi natural beauty. Natural beauty pun lebih senang kan? Yang itu kita lock. Lebih senang kan? Simple but meaningful. Panjang betul. Simple. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa adik-adik. Nama kita orang Farah. Together same. Sama lah. Dina. Dan apa permulaan kakak 1997. 1997, yes. 1997. Awak dah ada dah masa tu? Bau setahun. Okey. Alhamdulillah dah ada. Takkan Macam bau tak setahun. betul. Dan macam-macam medium yang Kak Farah dah berlakon. Dah buat filem, dah buat teater, dah buat drama, dah buat telemovie. Seorang Farah Ahmad, apa lagi yang you nak buat? Sebenarnya you belum tercapai lagi. Memang orang tunggu saya untuk mengarah. Tapi tu tak masuk akal tau yang you belum direct lagi. Sebab saya ada satu di mana kalau tak ada duit saya tak nak buat. Faham. Bajet. Sebab kita start pada bawah. Kita tahu macam mana kawan-kawan mengalami isu pasal pembayaran. So saya memang, even dalam teater dengan mak mentua saya pun saya cakap, we don't have enough money, I don't want to do. So saya memang bukan tak nak cari duit. Boleh je orang kata pergilah funder, I know boleh. Tapi kadang-kadang bila kita dapat seseorang yang nak bagi kita duit, tapi kita punya karya tu kita kena ikut dorang. So benda tu saya tak ni lah. Faham. Tak sempurna lah kerja ada tu je dekat kawan-kawan situ. memang menunggu skrip semua dah ada, tapi saya tak ada duit lagi. Saya kata tunggu saya cari duit. Baru seronok lah macam itu. Kiranya duit sendiri kita direct, kita boleh orang kata aturkannya sendiri. Betul. Sebab saya antara, bukan dalam hidup saya A to Z je. Kalau nak buat cerita jahat betul. Kalau nak buat cerita baik betul. Tapi if my first baby, I want to do the baik first. Sebab medium TV ataupun social media ni adalah medium education. So saya nak benda tu berlanjutan, ilmu tu Dapatlah korang. tak adalah mengajar orang benda yang bukan. Okay. Walaupun kita sebenarnya taklah berapa baik, tapi nak juga orang lain baik. Tak apa, kita penggiat seni, kita teruskan legasi seni tu. Okey, kita rewind, kita kembali kepada permulaannya. Macam Campak mana dulu belakang. Macam Farah Ahmad mana boleh start berlakon? Sebenarnya saya start, kalau lakonan saya start dengan komersial. Okey. Saya ingat first Iklan. Iklan saya ada No Chicken Cube dengan tagline saya memang pandai memasak. Saya cari video tu tak ada lah, sedih betul. Yang saya punya cerita lama semua tak ada dalam YouTube. Maknanya saya tua sangat lah. Saya macam Allah. Tak mungkin lah. Kalau tahun 96 dah ada rasanya kan. Tapi mungkin benda tu pihak production tak ada simpan lah. Saya rasa je tak apalah. Ataupun production house dah tutup lah kakak. Jadi dia tak tapi sempat. Alhamdulillah lah, kadang-kadang kalau bila buat live kat akaun TikTok yang sendu tu, orang ingat. Orang kakak, bukan kakak ni dalam cerita lagi. Satu tu saya tak boleh sebut sebab TV station lain. Maaf. Itu yang ramai orang sebut, cerita anak cacat tu. Lagi satu tu kak, bukan iklan tu ke? Saya pernah
Ingat ye. At least lah. Rasa dihargai ke? Bukan, dia macam special sangat. Dia tak ada kalau YouTube. You kena ingat dekat dalam YouTube. Ya, lebih bermakna dalam memori. So, saya start berlakon teater lah. Saya start berlakon teater selepas saya mengenali suami saya. Arwah Muhammad Firdaus bin Muhammad Hanif. Masa tu kita duduk lepak-lepak dekat studio kami. Tak ada lepak kat taman-taman. I don't like. Sama, tak ada. I don't like. I'm so I don't know sorry. Like you. Kenal dia macam pergi rumah dia. Lama ni macam ni. Jom kita kemas potong-potong rumput. Boleh macam. Aku suka ada aktiviti. Aku tak boleh macam duduk macam Dating dia lain macam memang lain macam. Ajar dia kemas rumah mak dia. Sebab masa tu mak dia duduk kat tempat lain. Rumah dia tak kita kemas kan. Kelakar. Lepas tu lepak kat studio mak dia. Tengok orang training. Tengok bising kita apa dah. Lepas tu satu malam tu orang tak cukup untuk baca skrip. Okay. So kawan dia, salah seorang kawan dia cakap, Farah tolong bacakan skrip. Kita pun bacalah Atete. Lepas tu dah baca. Kau ni ada suara juga. Suara kau kuat juga. Join sekali lah. Teruslah join. Seronok. Mula-mula memang seronok. Dah aduh seksa. Tapi dah masuk kaki, 2 kaki kan. Lepas tu nak pula, mungkin itu the way cara Tuhan nak kata, ini cara kau kena pikat bakal mak mentua. Maybe kan. So kita pun ini masa aku. This is my time. Aku nak ngorak macam ni lah. Cara kan. ni. Tapi tak terfikir pasal ngorak tu. Tapi fikir macam masa tu kan tengah orang tu tengah nak take kita. Kan kita macam malam-malam let's lah. go. Tak adalah. At least bila latihan tu, maknanya kita ada alasan yang bernas untuk kita berjumpa bersama. Di hadapan khayal ramai. Ada saksi. Tidak tersorok-sorok. So dia jadi saham lagi tinggi lah. Yelah. Orang dah usia-usia Aduh ya Allah. Itu permulaannya teater. Itu pun secara tak sengaja lah kiranya. Secara tak sengaja. Bila saya tak sengaja, lepas tu Ibu Fauzia tengok ada, dia masa tu ada production house buat drama juga. Dia offer berlakon sekali. Berlakon sekali. Tapi tak ada sama dengan dia. Kita tak pernah. Kita dalam seumur hidup kita dengan dia, Kak Farah baru 3 kali yang digabungkan bersama. Hari tu last kali. Yang kali ketiga iklan untuk tahun ni. Itu kata, Mama nak buat lah sama dengan satu frame. Okay, come let's go. Kita orang tak ada, jarang dapat bersama. Itu first drama pun dengan dia. This first theater. Kira dia lah yang tarik. Yalah. Masuk teater. Tapi first drama dengan dia. First drama dengan dia juga. Dia director. Bukan berlakon sekali director. Tak dia director. First cerita teater pun dia director. Sebab production dia kan. Duit dia, suka hati dia lah. Dia nak buat apa korang pun. Drama tu first drama pun dengan dia. Yang itu first drama, yang first telemovie dengan dia, first episode pun dengan dia. Memang dia director. Tapi kita pergi casting tau. Dia bagi tahu, yelah producer kan lain. Walaupun mak mertua. Belum bakal lagi. Tentu belum lagi. Salah. Memang kita pandai, kita boleh lah berlakon kan. Tapi kita pergi juga casting. Kabel dah kuat kan? Dengan producer. Duit producer TV station. Lain tak boleh. Lain. Diorang ada hak kan untuk mengatakan tidak. Tapi mungkin masa tu macam pandai berlakon lah. Dapatlah. Pandai berlakon. Tapi sebelum tu Kak, sebelum terjebak dalam bidang komersial, teater ni semua, seorang Farah ni dia bekerja sebagai apa? Saya bukan budak seni. Saya bukan budak sekolah sekolah seni. Tak ada kena-mengena pasal lakonan. Saya tak pernah berlakon. Saya tak pernah. Saya rasa saya berlakon dekat sekolah satu je lah, macam talent time. Kasih sekali je jadi Dracula. Itu je. Sanggup buat kostum sini. Mama buat kostum yang ada hoodie macam. Kita ingat lagi benda tu. Kawan-kawan pun ingat. Itu je lah. Dan saya masuk choir sekolah di Kibarat sekolah. Itu pun dah bila sekolah menengah. Kalau masuk choir tu pun pasal apa? PPSM. Top-up lah. Yang lain tak ada. Saya tak pada
Saya pun tak tahu lah mana boleh masuk. Tak tahu. Mana? Rezeki lah. Rezeki mungkin rezeki. Pasal orang kata belajar je lah apa-apa. Janji belajar sebab dalam durasi kita menimba ilmu apa saja kos pun sebenarnya kita tak tahu mana waktu bila kita akan pakai. Betul. Kita sangat-sangat tak tahu. Setuju. Mungkin saya punya pemain perasaan kan masa kecil-kecil kan selalu cakap pada diri sendiri macam tengok orang macam mungkin itu guna itu ilmu Tuhan lain deh, ilmu Tuhan korang tak boleh lawan. Ada kata sekarang ilmu yang tu yang tengok orang macam ni yang banyak tanda soal rupanya untuk diri sendiri kita jadi seorang pelakon. Allah. Yelah, betul lah. Okey, lepas tu kita pergi ke filem pula. Banyak pelibatan filem yang karakter yang kalau dibagi kat Farah Ahmad mesti heavy. Berat lah kan? Yang kena rasuk. Dia macam mencarut secara halus pasal saiz badan. Nak cakap aku. Tak adalah. Kan. Betul, saya faham. Dia macam dalam cerita Roh. Yeah. Oh, heavy betul masa tu. Dalam banyak cerita yang most of them. Jadi kalau diorang sedang kata kalau director producer tak boleh nak cast Farah Ahmad. Karakter ni pelik-pelik lah, pelik sangat. Farah Ahmad. Kan? Aku pun ada tak rasa macam tu? Sekarang aku tanya korang, pelik sangat ke aku sekarang ni? Sampai dia bukan pelik, dia punya tanggungjawab tu kan. Kiranya sebab dia macam tak, dia macam go-getter kot. Personality dia go-getter. Allah Akbar. Saya tak ada dalam kita. Saya adalah. Okay, macam ni lah. Saya rasa di mana kekuatan base saya rasa sebab saya main teater. Okay. Dalam main teater pula saya start daripada Ibu Fazanawi, Datuk Fazanawi, yang naskah dia tidak pernahnya ringan. Semuanya ya Allah ya Tuhanku. Kadang-kadang kena marah dengan kawan dia tu kan. Marah kau tau. Sampai dia punya metafor, dia punya logik akal, kematangan hidup. Tapi secara tak langsung bendanya proses tu sebenarnya mematangkan hidup kita. Contohnya lah dengan perkataan itu dan tu pun salah sebut kena tegur. Kau tahu tak kenapa ayat tu kenapa ayat tu ini? Ada sebab, ada penekanan. Setiap perkataan ni, setiap ayat ada penekanan. Kalau penekanan kau tak betul, kau akan bagi info atau informasi yang dapat dekat penonton adalah berlainan. Aku tu salah masuk. Oh my God. Keluar, dia kata keluar mulut rimau masuk mulut buaya. Oh my God. Tolong. Tapi bila lama-lama kelamaan, lama betul Lama kelamaan. Benda tu dah menjadi mudah bagi kita. So bila orang bagi teks yang susah pun, okey, adalah sikit-sikit yang kita kena faham pula director punya visual kan. Kita dah dapat tangkap. Benda tu dah jadi mudah. Sebab kami dah diajar jangan tapi sekarang dah like lah, dah masuk TV ni dah rasanya dah jadi nakal jugalah. Skrip tu kadang-kadang dah langgar kan. Dulu no. Kalau yang lah tak boleh satu nahu pun tidak boleh tinggal. Sekarang kita dah diajar untuk menghormati penulis. Okey, ada sebab kenapa dia tulis. Kalau kita tak pandai sebut dialog tu, kalau macam kita, dialog ni tak sedap lah, kena marah. Dialog tu tak sedap mulut engkau, bukan mulut karakter. Sekarang kau tengah main karakter lain. So kau kena faham apa dia punya intonasi, apa dia punya pemahaman dan kenapa dialog karakter tu bercakap dialog macam tu. Itulah kerja seorang pelakon kan. So benda tu mengajar. Dan bila ada teks yang susah pun insya-Allah dengan berkat ilmu yang diberkati oleh amin, insyaAllah, amin. So kita dapat sebab dulu naskah teater kita orang semuanya kebanyakan adalah daripada puisi atau sajak daripada sastrawan negara yang diolah menjadi skrip tanpa mengubah satu perkataan pun daripada penulisan itu. Itunya hebat kawan Datuk Fazanawi, iaitu Irian Mulia. Skrip dia memang sedap. Dia tidak pernah mengubah satu perkataan pun untuk dicantum-cantumkan daripada semua naskah tu jadikan satu skrip. Kita lah yang pening kepala, kena marah. Kita nak menghafal, nak memahami. Itu dah kau orang nampak Farah boleh tapi dia tak tahu Farah pun bodoh tu dah macam oh my God.
Kan macam confident level kena confident kena yes ya. Kita boleh. goreng metafor apa masalahnya. Depan orang tak payah tahu benda-benda yang berlaku di belakang. Tak tahu. Ya Allah ya Tuhan aku. Doa ya Allah ya Tuhan. Di sebalik itulah kiranya Kak, watak-watak yang pernah dilakonkan, watak-watak yang berat, pernah tak menolak juga sebenarnya antara watak-watak yang berat? Ada, saya rasa 2 kot. Saya pernah tolak. Saya tak tahulah benda tu berat ke tak. Tapi bila dia cakap pasal dialek je, satu Terengganu. Okay. Saya cakap, saya minta maaf, saya tak pandai cakap bahasa Terengganu. Dan saya tak nak rosakkan bahasa, saya takut. Nanti sebab kat sana kan Terengganu ke Kelantan kan very powerful. No. No. Tak. Bukan saya takut. Saya takut nanti tak semua kita boleh fahamkan orang. Betul. Nanti diorang akan, kenapa tak belajar? Tapi salah kita anggap pula masa tak cukup. Tapi itu bukan satu alasan. Kalau masa tak cukup, kenapa ambil? Panjang. Jadi tak ambil lah. Tak payahlah ambil kan. Senang cerita kan. Lagi satu pun baru-baru ni pun ada cerita pasal Negeri Sembilan. Saya kata masa tak cukup. dialek juga. Dialek Negeri Sembilan. Saya kata masa tak cukup dan saya tak... saya takut lah. Bila kita, sebab dalam masa ni pun kita ada banyak projek nak kena buat kan. Kalau yang cerita lain tu macam filem-filem Tom Biru sebelum ni memang ada kelas. One month before. Memang makan tidur semua. Memang skrip memang sebelah bantal. Serius. Itu pun apa yang diajar masa teater tu memang saya amalkan sampai sekarang. Dan apa yang cara saya daripada zaman sekolah, bila nak hafal sesuatu benda yang susah, saya akan tulis balik semula. Ya, betul. Samalah. Supaya saya ingat. Betul. Apa satu betul, dia nak ingat cerita Tom Biru. Best. Best ya karakter Allah, tu best, ya Allah. Tapi sebaik saya dapat cikgu yang baik. Saya takut betul. Okey, yang tu tapi awak tahu tak yang anak Kak Farah pun dah start berlakon? Oh, ya Kak? Spottingnya Kak Farah, anak dia punya lawa rambut panjang, tapi karakter tu memerlukan dia rambut pendek potong. Serius lah? Potong. Kenapa tak boleh wig je Kak? Tak boleh pakai wig je ke? Tak ada. Saya menghormati anak saya. Sebab saya pun saya rasa alasan dia sama juga macam saya. Tidak selesa bila pakai rambut palsu. Okey. Dan dia takut mengganggu dia punya lakonan. Okey. Batas lakonan dia nak bergerak. Nanti orang nak kena betul-betul lah. Apa yang ni tak betul. So dia kata, Mama, Mia tak nak pakai wig. Mia nak potong rambut je. So kau tengah. Ataupun dia memang menunggu untuk potong rambut. Inilah salah. Inilah peluang ni lah. Peluang masa dia. Ni boleh alasan nak potong rambut ni. Kerja. Tapi tiga-tiga anak perempuan. Tiga-tiga berlakon ke? Tak, yang satu baru habis diploma directing. InsyaAllah akan sambung. Ada tak orang nak sponsor pergi belajar luar? Cari sponsor. Dulu Esro ada. Itu dia. Dulu Esro ada, sekarang Esro dah tak ada. Kau tidak boleh apply. Dia tengah ni. Dia mau tu directing yang baru habis. Mia dia start daripada Mia rezeki dia saya tak tahu, mungkin itu rezeki dia tau sebenarnya. Dia memang daripada kecil diva, nari. Dia memang penari. Showgirl lah. Dia memang showgirl. Memang dia masuk pemata seni tarian until now. And then dia start dia punya first short movie, first telemovie, first film, first episode. Semua dengan saya. Maksudnya sekali, berlakon sekali. First short film Sayang, dia jadi anak angkat saya. Okay. Telemovie telemovie ada 2. Raya satu jadi macam dia anak jiran ke apa benda-benda. Potret moyang. Yang itu mungkin memang dikumpulkan satu family dalam cerita tu. Nenek pun ada, bapak dia direct. Yang itu dia jadi saya punya cucu sebab dia cerita hantu. First film dia jadi tak anak saya. Tak payahlah buat bunyi So in fact first film Roh jadi anak saya. Yes. Roh. Yang ni first episode dia jadi saya muda. Mungkin diambil mungkin salah satu permainan rasa yang sama.
Dia pun macam kita orang mungkin daripada perut pun. So benda yang susah-susah, yang deep senang untuk dorang faham. Itu anak saya punya perangai. Daripada perut. Yelah. Dalam dah lagi asah. Betul lah. Dia asal hausah. Kau begini nanti ya. Kau begini nanti Kau ya. akan begini nanti. Kau akan begini. Tia. Tia ada. Tia tak ada. Dia ada buat iklan dengan maknik dia. Ada pernah jadi extra masa drama dengan saya, TV station lain juga. Itu cerita kanak-kanak, dia seronok. Tapi bila first commercial dengan maknik dia, bila waktu kerja di Malaysia ni, waktu kerja dia tidak, kalau budak pun diorang tak fikir budak. That's a problem. Tak dia semua. anggap timing macam adult juga. Yes. Cara layanan juga. Layanan taklah, tapi timing tu kan ada. Tapi it depends lah. Tengok jarang production yang akan follow waktu budak-budak. Okay. Faham. Okay, tapi kita faham benda tu production bekerja mengikut schedule dia. Sebab maknik dia ada pun dia buat ni. Lepas tu masa tu yang seronok lah nak duit kan. Budak kecil. Lepas tu dia kata dia dah tak nak dah. Besar. Lepas tu cerita-cerita seram ada je yang kena offer. Cerita-cerita seram tak nak. Tak nak juga. Dia tak suka. Dia kata okay, dia suka cerita martial art. Dia suka. Tapi kita tak galakkan sangat sebab dia tengah bagi pertuturan dia betul dulu. Pemahaman dia betul dulu. Baru kita apa ni. Tapi setakat ni dia tidak ke lakonan. Dia ke muzik. Dia main violin. Dia main gitar. Dia ke tu muzik. Dia lebih seronok tu. Dia dengar lagu ni lah. Lagu apa Snoop Dogg. Snoop Dogg? Bukan. Snoop Dogg. Lagu rock tu. Lagu album metal tu lagu apa? Apa sebut? Shadow. Slipknot. Hebat Slipknot. Slipknot. Hebat Slipknot. Kita kata boleh cakap je bang. Kita tahu orang ada keliling kita apa. Kita kan dalam kereta dia dengan kakak dia pagi tengah hari dengar lagu macam ni. Ganas I cannot brain. Korang ni berasa apa ni tam? Come on. Tenang ribut jiwa. Tolong. Tidak, Kak. Macam mana abang tahu anak akak dengan lagu Slipknot ni? Macam mana? Kan aku dah sebut tadi Slipknot tadi tu. Okay. Slipknot. Main-main. Dalam dunia yang kita hidup sekarang ni, dunia social media sekarang ni, penting pula pelakon tu jadi popular. Dia ada label popular tu. Betul. Saya tak ada. Penting tak? Jadi nak bagi perspektif Kak Farah lah. Penting. Buat apa pun penting. Even sektor kerja apa pun pada saya, kalau yang dikenali, dia punya jalan tu lagi orang nampak. Dia ibarat macam kalau kita buka pintu kecil, kitanya nampak sikit saja. Dah metafor. Kalau kita buka pintu tu luar, banyak lampu macam diorang sekarang ni. Tengok ini je kan waktu adik. Rupanya sama kat macam korang kalau buat live kat luar. Banyak lampu. Pemandangan tu lebih luas. Penting, saya rasa penting, tapi dia kena tapi. Pengisian juga penting. Pengisian juga penting. Sayang pada saya bila Tuhan dah bagi rezeki, engkau sudah popular. Tetapi engkau mengambil kesempatan dan melupakan apa pengisian yang kau perlu isikan. Faham. Dia ibarat macam kotak kat luar tu cantiknya, Tapi kosong. Lebih baik yang kotak biasa je, yang orang kata recycle, tapi dalam dia ada macam-macam. Metafora. Belian. Metafora lagi. Kan ada macam-macam. Tak salah pun buruk kat luar. Tak buruk apa ni? Tadi Tak baru adalah. cakap pasal natural beauty kan? Tak adalah. Tak ada. Tak, maksud saya Itulah kotak andaian yang tak, dia. jangan gunggung. Kotak yang tak cantik tu boleh dicantikkan daripada kotak yang cantik tapi dia bertutup Kosong. rapat, tidak mahu diletak isinya. Ya. Satu kerugian lah. Jadi pada pendapat kakak, adakah itu tanggungjawab seorang pelakon? Tanggungjawab manusia. Manah seorang pelakon. Tanggungjawab pelakon. Bila tak kisah, saya tahulah orang ada isu cakap siapa-siapa pun boleh jadi pelakon. Famous sikit pelakon, semua pergi follower. Ya. Stigma. Stop. Macam tu kan. Kita as a pelakon, apa tanggungjawab? Apa tanggungjawab? Bukan tanggungjawab pelakon tu sendiri je, tetapi keliling juga yang support dia. Apa tanggungjawab management? Apa tanggungjawab kawan, sparring partner? Kita bagi nasihat, dia sendiri apa ni?
Okay, kalau dia tak ikut, itu silap dia. Tapi tak salah sebenarnya untuk popular. Tak salah. Dan tak salah juga untuk tidak popular. Kerana benda tu, kita dalam hidup ni, kita tak sempurna tau. Kita mencari kesempurnaan. So, kita tidak akan bekerja seorang. I cannot blame you seorang kalau you popular tapi bodoh. Tapi masuk dalam lakonan ni. Apa tanggungjawab I? Kita akan cakap lah, ada sama ada kita tengok orang juga, kita cakap kan, kalau dia sejenis yang tidak, kita kena pandai baca. Tapi best jadi seorang pelakon, saya rasa bila kita dah belajar dan macam-macam, kita boleh pandai baca orang. Betul. So sama banyak sound effect lah sama ada kita pun talent untuk drama radio juga. Selalu ada tak drama radio. Kita baru habis 3 drama radio untuk bulan raya dengan bulan puasa ni. Okay, kalau kita tak boleh tegur dia secara depan, kita tegur secara kita punya behaviour. Okay. Kan nanti secara tak langsung mesti macam mana Kak Farah nak baca, Kak Farah macam mana nak ni kita ada juga, kita ada masuk set yang budak-budak baru yang kita tahu diorang famous, yang diorang pandang kita macam tapi kita tak cakap apa. Kita rasa ya Allah ya Tuhanku, kita doakan ya Allah ya Tuhanku, malunya aku, takut. Saya takut tau sebenarnya. Berlakon dengan siapa-siapa pun saya takut. Even kalau budak-budak yang muda yang masih lagi. Yang bukan masih, yang diorang yang orang kenal lah. Gelam lah. Kita apa-apa saja je kan. Kita saja masuk je dalam industri ni. Bukan kita nak masuk pun kan. Tak sengaja. Tengah sengaja. Lepas tu kita macam okey tak apa. Tapi kita dalam nanti tunggulah kau. Tunggulah kau. Kita tunjuk dari segi kita punya lakonan. Dari kerja. Macam mana diorang punya, kita tak katalah typical, tapi typical acting. Okay, kita dah tahu dah orang mesti agak aku akan berlakon macam ni. But I twist. So kata, kau Farah macam ni. Bila secara tak langsung, bila kita tengok benda tu nanti, bila bila hari yang lain, nanti diorang tanya, macam mana saya nak lakonan? Kadang-kadang kita pula jawab, aku kan cikgu kau. Gila kau kata. Kita bagi nasihat juga lah. Kita bagi nasihat. Masuk kelas, apa benda. Pemahaman dalam hidup seorang pelakon ni, nak berlakon ni, first thing that kita selalu, sebab kita ada buat kelas lakonan kan, first thing yang kita akan bagi tahu pelakon ataupun orang yang jadi pelakon, kematangan hidup sangat penting. Tak kisahlah umur berapa pun. Ya. Bila kau tidak matang dalam hidup, maknanya kau tak ada rasa. Observation is very important. Faham? Kena belajar. Dia bukan kena masuk kelas ke apa. Sebab macam let's say kelas lakonan saya dengan ibu pun tak ada pencil, pen ni tak ada. Kau kena buat. Kau kena cari. I cannot teach you berlakon, but I can guide you. Faham. Secara logik. Kat mana logik? Kenapa buat? Kau kena fikir. Sebab pelakon kena fikir. Even manusia pun kena fikir kan? Ya, betul. Betul. Benda-benda tu. So, para pelakon yang tak kisah ada nama, tak ada nama, Instagram tinggi ke, tak tinggi ke, pilih nak jadi pelakon. Yang ni saya selalu cakap. Even kat pelakon yang masuk kelas lakonan, nak jadi pelakon yang macam mana? If you want to be nak jadi apa? Okay, nak jadi pelakon. Nak jadi pelakon ni ada 2 juga. Nak jadi pelakon apa? Nak jadi pelakon yang berkarakter ataupun nak jadi pelakon red carpet? I very straightforward. Okay. If you want to be a pelakon red carpet, itu pintu keluar. Kita tak boleh tolong. Minta maaf, saya tak pandai. Tapi if you want long dalam industri, jadi pelakon yang berkarakter. Sebab saingannya adalah pasal kerja, bukan pasal rupa. Sebab makin lama makin ramai yang cantik dan handsome. Betul. Makin lama makin ramailah pelakon. Tapi betul. Di manakah keunikan kita supaya orang industri nampak kita? Adalah kerja, komitmen, attitude. Benda-benda tu yang quality. Yes, benda tu. Kalau nak lama lah. Tapi kalau masuk industri ni untuk jadikan base sebagai businessman, businesswoman, it's up to you guys. Itu lain pula caranya. Tapi pada kami yang memang kerjanya ini, ia terasa di mana orang kata value. Ya, value. Sebab dalam seni itu ada adabnya, ada budayanya. Seni itu bukannya ke arah sebab seni itu
education sebenarnya. Di mana sejauh mana pun, seberat mana, seringan mana pun karakter yang dimainkan oleh kita seorang pelakon, tetapi dia punya destination lakonan kita tu adalah tanggungjawab yang besar untuk seorang pelakon untuk walaupun cerita tu negatif, macam mana kita nak positifkan penonton. Kalau penonton ambil benda tu sebagai negatif, sampai bila-bila pun kita bertanggungjawab. Betul? Betul? Sedih pula rasakan. Alamak. Tapi Berat itulah tanggungjawab tu berat sebenarnya. sebenarnya. Orang kata senangnya jadi pelakon. Saya kata, ya Allah ya Tuhanku, kalau benarlah senang, izinkan kami untuk senangkan hati kami. Lakonan itu adalah senang untuk buat kami. Sebab it's not easy untuk mempositifkan manusia. Sebab sedangkan dalam buku kita Al-Quran pun benda yang positif orang tak ikut. Ini kan kita kan. Tanggungjawab sangat besar. Betul lah. Tak pernah nampak perspektif macam tu sebenarnya. So, kita yang selama ni bila kita berbual dengan orang, berlakon-berlakon lah. Yelah, dapat duit. Kan? Tapi sebenarnya tanggungjawab yang diletakkan di atas bahu pelakon tu sebenarnya pun besar. Ush. Lepas tu tanggungjawab kalau mak mertua Fauzan Nawi pun besar kan? Ya, sebab kita salah informasi, salah lah. Macam mana jadi menantu Fauzan Nawi? Tak, macam mana Datuk Fauzan Nawi. memikatnya tu? Ya. Dan macam mana, okay, kita tahu Datuk Fauzan Nawi ni satu nama legend, seorang legend, Besar lah. satu nama yang besar, memang terkenal dengan kualiti kerja, dikenali sebagai seorang yang sangat disegani, Outspoken juga kadang. outspoken juga. Macam mana jadi menantu dia? Of course, kena outspoken. Ush. Macam mana jadi menantu dia? Mungkin masa saya Pelakon kenal lagi. suami saya, kawan-kawan dah cakap, anak Fauzan Nawi nak kenal kau. Siapa? Sebab saya jarang tengok TV. Okay. Bila saya kawan dengan suami saya, baru saya tahu siapa Fauzan Nawi yang berlakon dalam Santan Belada. Oh, tu Fauzan Nawi. Saya jarang tengok TV. Saya sejenis sampai sekarang pun. Kalau orang yang bekerja lama dengan saya ingat. Yang ala-ala macam Touch and Go je jarang ingat. Kan? Sama juga macam TV dulu. Pengakuan berani. Saya minta maaf. Saya tak ingat, saya minta maaf sangat. Sama juga macam TV. Saya jarang tengok TV. Okay. So, bila tengok pun sampai sekarang melantaklah kau menyanyi bagus ke, kau berlakon bagus pun kan. Saya, even Hollywood ke siapa, mana-mana Malaysia. Saya hanya kalau let's say Dina, saya hanya tahu soal Dina je. Okay, Dina ni dulu masuk One in Million. Malaysia Rider. Malaysia Rider, sorry. Yang ini. Tapi saya takkan korek sampai isu mak bapak dia kat mana, apa tidak. Setakat itu je. Okay, alright. Sebab saya rasa banyak benda lah nak ingat. Saya banyak benda lagi nak ingat. Cukup yang ni, at least saya bahagi-bahagi. Saya tak adalah kata aku kedekut sangat, tak saya bahagi ni. So bila dapat tahu, ni. Okay. Mungkin saya jadi rapat dengan dia atau tidak terasa macam orang kata, garang tak Fauzan Nawi. Sebab saya start pada berkawan. Okay. Berkawan, kerja sama, grup teater dengan dia, semua dah melalui dah maki hamun, bergaduh bersama. Jangan risau, saya pernah gaduh. Tapi pasal kerja. Itulah pula dalam keluarga Fauzan Nawi ni, even anak-anak dia, kerja is kerja. Okay. Tak kisah. Okay. Mak ke, suami ke, Faham. adik ke, kakak ke, kerja is kerja. Professional Salah. Okay. Dia ada Waktu hak time, untuk bercakap. Dia macam ada ibu pernah kan dengan anak dia masa tu. Yelah, ibu kan suka berborak. Mama, it's a time, rehearsal, go now. Walaupun kat depan orang, kerja. Sebab itu yang diajar oleh Fauzan Nawi. Kita ikut je, Ma. Kita nak buat macam ni, kita ikut je Mama apa yang Mama ajar. So dia tahu bila anak-anak dia bertegas, even cucu dia pun bertegas pasal benda-benda ni semua-semua, dia tahu benda tu dia pun macam tu. Tegas dia, garang dia, orang kata bukanlah sebab apa-apa, tapi nak orang di hadapan dia semua terbaik. So saya okey je lah sebab kita dah pernah boleh tackle. Saya dah boleh tackle dah. Ibu kan very fussy tau pasal makanan kan, Ma? Kau jangan main dia. Tapi sekarang ni tak dia dah kurang dah sikit. Mungkin dah Alhamdulillah dah banyak ngaji, dah relax. Yelah babe, tak boleh tak. Bila kita macam saya kan, bila dah umur dah 40 lebih, dah kat 50 ni kan, dah orang kata Tuhan dah memang ajar macam benda yang fasa lah ya, untuk lagi memahami orang tau, how to deal with people. Okay, tau. okay. So sekarang ibu dah makin okey. Kalau dulu
apa tak sedar. I tak ada makan lah benda ni. Dulu. Yang inilah kan. Elak. Tapi saya sangat-sangat alhamdulillah Allah pemudahkan. Mungkin itu nak mengajar saya relax Farah, sebab saya pun berdarah panas. Don't play with me. Kan dia bagi mak mentua yang okey, selevel. Tuhan punya ilmu tu lain sikit. Nak mengajar cara lain kan. Saya alhamdulillah can handle her about makan ke apa kan, pergi klinik ke semua. Kalau apa-apa Kak Farah cakap kalau pada family kau kena, Farah tolong settle lah. Ingat tak tahun lepas kita buat borak selebriti dengan juga ibu dengan lah, ibu. raya. Kita tengah shoot masa tu kita tengah fikir apa benda nak bagi masa buka puasa. Kita kena go through Kak Farah lah. Betul. Dia makan ni tak? Dia makan ni tak? Dia sangat apa ni, pasal makanan ke apa ke selalu orang akan tanya saya lah. Waktu timing kerja ke apa ke. Faham. Sebab kita dah tahulah Zainawi. Tapi alhamdulillah mungkin itulah sebabnya. Ada sebab lah, macam-macam sebab kenapa benda tu berlaku. Dan benda tu yang tengah saya praktikkan until now. Untuk please untuk melayan Ibu Fauzianawi. Tapi banyak juga artikel yang Dina baca yang Kak Farah kata Kak Farah jadi sangat rapat dengan ibu sejak kehilangan suami. Ya, okey. Apa yang terjadi sebelum ni, benda yang best atau tak best, kadang-kadang kalau benda yang tak best kita suka mengeluh. Benda yang best kita ingat, benda yang tak best pun kita asyik mengeluh je kan. Benda-benda tu saya rasa yang ni untungnya main teater tau. Rugi tak masuk kelas sastra. Aku tak suka kelas sastra. Apalah pantun-pantun ni aku. Ya Allah, susahnya orang Melayu dicakap je dah terus. Tiba-tiba kerja kita kau padan betul kan. Tapi it's good sebenarnya, it's good. Dah lupa. Apa? Lebih rapat. Jadi rapat. Bila kejadian berlaku, saya mengambil pendekatan di mana itu adalah workshop. Sebelum kita jadi pelakon kan, nak berlakon kita ada workshop. Okey, saya punya workshop Tuhan bagi as a Farah Ahmad. Apa yang terjadi, baik, buruk, apa 360 apa benda tu, itu semua workshop untuk saya selepas kematian suami saya. Di mana Tuhan nak tunjuk tu, saya kata wow, it's very miracle. Benda yang tak best semua jadi sweet. Benda yang tak best mengajar kita lebih, orang kata, this is tanggungjawab. Bukan saja-saja aku bagi engkau rasa benda tu, tapi untuk engkau tengok macam mana balasan aku, di mana di mana kerisauan ataupun menghormati tu dia jadi macam tu smooth. Tidak perlu memaksa orang. Faham tak? Faham. Tuhan, saya cakap dengan kenalan, kalau ada masalah apa benda ke, di mana kita ada batas cara nak menegur orang, siapa pun, mak ke, bapak ke, adik ke, kawan ke, kita ada batas. Sebab kita tak tahu apa orang tu alami lalui. So paling jauh pun hanyalah kita berdoa secara baik. Kalau tak doa secara mulut pun dalam hati. Satu masa Tuhan akan balas, Tuhan akan tunjuk macam mana, tapi dengan keadaan. Tapi tinggal kita terima atau tak terima. Mungkin sedar tak sedar. Mungkin dia ambil yang I rasa itu my support system paling kuat, dia dah ambil. Tapi in between support system yang kuat itu, ada lagi satu kuasa kuat yang akan mengaturkan hidup engkau, iaitu Sang Pencipta, Allah SWT. Alhamdulillah. Betul lah. Kak, kalau boleh kongsi lah Kak, masa kehilangan suaminya tu, macam mana akak explain dekat anak-anak tu Kak sebab mereka masih kecil lagi kan. Jadi macam mana nak bagi diorang faham tu Kak? Betul. Alhamdulillah, lagi sekali alhamdulillah, Tuhan tu atur kan. Macam saya cakap workshop tu, sebab kami memang kerja mak bapak dia outstation. Gila-gila. So jarak tak jumpa dengan Abang Pit tu sebelum tu sebulan 2 bulan just call. So benda tu dah biasa tau. Dah biasa. Sebelum tu pun outstation dah biasa. Bila kejadian berlaku, saya terus
tanamkan dalam diri. Lili pula. Halam lili pun boleh lah. Lalam lili tu bayar bertabah. Tanam lalam lili. Tanam dulu. Saya tanamkan dalam diri. Macam mana kita nak suruh orang sabar, jangan menangis kalau kita pun tak sabar, kalau kita pun menangis. Faham. Biarlah dalam hati tu, betul orang kata, bila kita waktu yang paling orang kata mujarab, like the best time to doa adalah bukanlah di bibir tapi di hati. Kerana doa tu hanya aku dengan Tuhan dia yang tahu. Kan? Memang saya motivate saya punya diri. Kau jangan nangis, kau sabar, kau cari redha Tuhan. Itu lah. So anak-anak pun memang saya tak dengar dia punya rawangan tu, tak dengar. Alhamdulillah, until now diorang pun kalau nangis pun diorang ada nangis diorang tersendiri, sembunyi-sembunyi. Kecuali yang kecil tu kadang-kadang terbabas enggak. Sebab tiba-tiba tidur je. Semua kalau dia nangis semua, Mama, baru kejadian itu, Mama, adik nangis. Adik nangis, aku dah tahu dah pasal apa. Dia tidur dengan Mama, kita dah tahu dah. Kadang-kadang kita tak salahkan benda tu. Bagus, saya memang sentiasa doakan Tuhan, kekalkan kerinduan supaya kami beringat kuasa dia, apa yang berlaku. Kalau orang kata benda tu pedih, pada kami anak beranak benda tu tak pedih. Satu orang kata hidangan manisan yang Tuhan bagi sekali-sekala untuk kami ingat. Kita punya soulmate, dan secara tak langsung kita akan ingat sentiasa pada dia, berdoa pada dia. Sebab kita, kalau kita ingat seseorang pasal apa, kita takkan cakap, Dina, aku tiba-tiba teringat Abang Pit lah. Macam sinetron ni. Ibarat macam tengah cakap, kadang-kadang di dalam hati lah. Dalam hati. Kalau orang kata tak pernah pun tengok Kak Farah nak nangis ke, korang tak payah, biar aku nangis dengan dia je. Sebab yang memakbulkan pun dia. Bukan kita menidakkan support system, tapi support system ada cara lain. Betul. Ada masing-masing bahagian. So itu je saya sebab saya dah janji. Jangan nangis, sabar. Saya akan bawa balik arwah, mayat arwah dekat mak dia. So banyak benda Allah makbulkan. Alhamdulillah. Ni Dina nak tanya. Tahu tak kunsa tu apa? Saya tak tahu kan? Saya kurang pasti. Okey. Apa tu? Entah. Awak ni kenapa tiba-tiba awak tanya? Nak link kan dengan ni. Masalahnya kalau ada segue FM tu segue tu tak berapa nak smooth lah Bukan, nak cepat. Link tu tak berapa nak cantik lah Dia macam mana nak link? Okey lah, kunsa tu apa sekarang aku tanya korang. Orang yang ada dua jantina. Okey. Dua jantina ke ataupun bukan dua jantina panggil dua alat kelamin. Mungkin jantina lah. Betul, dua jantina lah. Betul. Okey. Tadi dia tak semestinya cenderung kepada, dia mesti cenderung kepada lelaki atau perempuan kan? Jadi cerita ni macam mana sekarang ni, dia cenderung ke mana? Den Kusas tengah tayang tau. Tengok tau. Tak ada, dia cerita hantu. Cerita tu ya Allah pecah kepala kan. Menangis marah-marah kan, tengok dekat teaser tu. Aku tengok orang rakan-rakan. Kenapa lah garang-garang macam ni lah. Ilaha illallah, azahan semua ya Allah. Azahan tu. Kan? Astaghfirullahalazim. Kenapa ni nanti cepat tua, nanti kena sakit jantung, marah-marah macam ni. Sabar. Cerita kunsa karya yang keberapa tah? Budak Ijat tu, aku tak tahu lah. Budak Ijat tu sekarang ni kunsa, dia tengah pening kepala tu dah. Itu cerita kunsa ni pasal, untuk saya kan ada juga tau yang bertanya kunsa tu apa. Ada setengah orang tak tahu kan. Kunsa tu diorang ingat kunsa bukannya pondan adik-adik. Bukan. Ya Allah, ya Tuhanku. Kalau jangan sangat. Kunsa bukannya pondan. Kunsa adalah manusia yang ada dua alat kelamin. Lelaki dan perempuan. Di waktu kecil. Dan proses untuk tahu dia badan itu cenderung kepada lelaki ataupun perempuan mengambil masa bertahun-tahun, berpuluh tahun sebab kita as a normal jantina pun akan end kita punya hormon laki-laki 15 tahun ke atas baru start
jerawat lah, nak ada punya suara, nak garau lah. Dia take time. Dia, yes. semua. Macam perempuan memang awal, tapi kita punya ketinggian akan stop selepas 18 ke 20. Kira dah kau lah perempuan sejati. Dah jadi. Laki-laki lambat sikit. Laki-laki di antara umur 20-21 diorang ada masalah, ada 5 nafsu yang nak perempuan tak perempuan sangat. Diorang lelaki sebenarnya, tapi diorang semangat nak perempuan. Itu kena faham tau. Kadang-kadang kita nak marah, itu memang kadang-kadang dugaan dah lelaki dugaan. Itu kita, dugaan biologi. Ini bukannya tapi main-main. Kunsa ni daripada kecil tiba-tiba buka-buka nak sudah ada dua lelaki ke perempuan ni tin. Tapi dia tidaklah diberi kebenaran untuk manusia itu memilih jantina itu. Aku nak anak lelaki, potong perempuan. Aku nak anak perempuan, potong lelaki. Tidak. Dia perlu mengambil masa dari segi saintifik. Itu kena pergi doktor, jab hormon berbulan. Kalau let's say lah lelaki kan, dia jab hormon lelaki. Badan terima ke tak? Dia bukan terima dia dalam masa sebulan 2 bulan, bertahun. Faham. Sebab tumbuh saran kan. Sama sama goes to perempuan pun sama. Dan bila dah let's say lah hormon tu dah melekat pun, dia tengok dalam pula. Bila kita dah meningkat, reproductive system apa pula yang bekerja. Kalau ikutkan sedikit info atas sejarah, yang siapa yang ada kunsa ni, diorang hidup tak lama. Sekejap. Sebab bila diorang dah tahu diorang cenderung ke lelaki atau perempuan, dah buat pemilihan tu, sebab kena ada kelulusan Jabatan Agama juga. Dia link dengan doktor Ya. Bila dah dapat tu pun ada pula komplikasi dalaman. Komplikasi. Macam manusia lah, kita yang normal pun nanti tiba-tiba ada sakit jantung. Ya, betul. Ada je komplikasi dia. Sama juga dengan kunsa. Komplikasi dalaman dia lagi banyak. Tambah pula kalau yang mana perempuan, yang ke arah perempuan dia ada period. Yang ini saya dapat informasi daripada yang buat research daripada Jabatan Agama juga. Bila dorang yang ada bila pemilihan dorang punya hormon tu ke perempuan, dorang period. Ada 2 jenis period pula. Yang mana yang kena segugut saja tu, period pain dia lagi hidup tak lama. Sebab darah tak keluar. Bagi yang darah keluar pun, dia darah keluar mengikut apa tak? Saluran dubur. So macam kesian. Itu sebab bila kita ada yang orang kunsa, takkan bagi tahu dia kunsa sebab dia malu. Diorang kan benda yang satu tabu yang macam kan. Diorang sangat orang kata diam saja. Tapi kita tahu ada kalau ikut kenalan saya 2 orang yang kunsa yang dah tak ada dah pun. Umur diorang 40 lebih 50 memang dah tak ada. Sama juga kebanyakan cerita lah yang itu. So cerita kunsa ni adalah cerita nak bagi tahu pasal informasi orang Melayu kita ataupun orang yang mana-mana bila dapat anak kunsa ni macam mana. Dalam cerita ni hari ni saya dah boleh reveal lah sebab dah keluar dah episod kan. Anak dia baby dia dah jadi besar dah budak tu. Atau mesti baby lagi? Tak pasti. Baby lagi. Dah besar dah. So kita boleh reveal lah kan. Bapak dia kan paksa nak anak tu lelaki. Dia tutupnya perempuan. Tak baik. Azharani lah tu. Azharani ni Astaghfirullahalazim. Duduk kat gunung tu diam-diam. Taklah Azharani. Cikgu aku ni, takut. Tak, Dina dekat stesen sebelah je jahat, stesen ni pun je jahat lagi. Jadi faham tak Azharani tu macam mana? Cikgu aku dia cakap. Kan. Lepas tu dia jadi, bila awal-awal sudah ditentukan jantina itu, pembesaran tu masih berlaku kan? Ya. So jadilah komplikasi isu isu-isunya yang susah betul lah kontroversi susah ni. So benda tu bila dia besar, dia punya hormon wanita tu makin wujud. Yang bapak dia tidak dapat terima. Faham. Dan belum lagi sampai remaja kan. Tak boleh cerita. Korang kena tak boleh cerita, kena tunggu. Tapi setiap malam. Hakikatnya Azharani tu tak boleh terima yang anaknya tu perempuan juga, sebab dah ada anak perempuan yang lain kan. 3 orang 2-3 orang. Sebab dia nak anak lelaki. Anak lelaki pula kan. That's why dia memaksa yang kunsa tu menjadi lelaki. Faham. Yang di mana mak-mak, bapak-bapak, kalau ada anak yang kunsa,
Relax. Sabar. Sabar. Tuhan tentukan insyaAllah. Okey, minggu ni dah pun ditayangkan. Untuk minggu yang pertama dah 4 episod 5. 3 malam ni 4. Sewaktu rakaman ni dikeluarkan dah 4 lah sebab dia hari Isnin Sampai Sabtu. Sampai Jumaat kan. Isnin, Jumaat, Khamis je. Sampai Khamis. Ya betul. Baru 3 episod dah. Okey. Pukul berapa Kak? 9 malam. 9 malam. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis 4 lah. Dia keluar itu hari Selasa kan? Isnin. 4 lah. 11 hari bulan jangan gaduh. Dia Pukul 9 malam tak biar dia marah aku. Dia tahu tarawih. Lepas balik tarawih tengok dekat suka. Betul lah. Diorang gaduh je. Bulan puasa ni. Ya Allah. Tak puasa tu bukan nak kawal makanan. Dia kawal nafsu tu. Nafsu marah tu. Alah, betul lah. Astagfirullahaladzim. Isnin sampai Khamis. Pukul 9 malam. Suria. Atau boleh tengok kat on demand. Boleh tengok kat suka. Yes. Sebab pelakon-pelakon yang lain semua hebat-hebat Dina. Betul. Kita ada Azharani, ada Sherry Al-Haddad. Ya, Nadia Akila. Kita ada Laila Nasir. Kita ada pelakon putri. Mika. Ada seorang nama Farah Ahmad. Ada Mia Farhana. Saya. Ramai lah sebenarnya. Ramai. Okey, untuk pengetahuan korang, yang ni boleh je bagi tahu, tak kisah sebab gambar dia pun dah keluar. Okey. Satu watak ada macam Kunsa dia lebih seorang sebab ada baby. Okey. Kalau tak termasuk baby ada 5 orang, 5 pemain. Sebab dia ikut era daripada baby sampai dia tua. Faham. Satu watak ada 5 pemain. Pembesaran dia tu lah. Ya, so kalau watak yang makcik dia ke, kakak dia ke, semua ada 5 orang. Itu pasal cerita ni lama syuting dia. Tak habis syuting lagi Kak kan? Belum. Masuk pun belum. Sabar Kita rasa kita dah tahu lebih kurang Kita dah tahu. Jadi ini Easter egg untuk korang surprise. Okay, itu saja untuk Borak Selamat TV ini. Kak, thank you so much Kak. Sama-sama. Kak, kalau boleh tahu lah Kak, antara ni last lah Kak, last betul-betul last, antara filem ataupun drama watak yang paling berat Kak pernah lakonkan, yang mana satu Kak? Dia punya soalan last dia macam soalan tengah tau. Tak ada watak yang tak berat. Yang ini saya jawapan untuk seorang pelakon yang Farah Ahmad kan. Pada saya, kalau awak bagi saya watak tidur pun berat untuk saya. Oi. Gravity tu dijaga sama je. Sama je. Faham. Preparation ni sama je. Pemahaman ke, ada dialog tak ada dialog, preparation dia sama. Sebab kita nak mencari warna karakter tu bukan warna kita kan, di luar kebiasaan. So semua watak sama je, berat je. Kalau dia berat dialog, ringan dari segi fizikal. Kalau dua-dua ringan, production pula yang berat lah. Lain pula. Berat masalah ni. Beratlah masalah. Tak adalah, okey je. Semuanya dia benda yang berat akan jadi mudah kalau kita faham di mana titik tengah benda itu untuk kita menyeimbangi keadaan. Kerana benda itu akan mudahkan kita juga waktu bekerja. Cantik. Betul. Selamat berpuasa Kak. Selamat berpuasa. Jumpa lagi Kak nanti. InsyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Salam.